Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan liwafiyan abdan wazirah. Ya Rabbal alamin, alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmatnya. Uh, Allah beri kesempatan untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan terutama saya yang untuk membentangkan kajian tindakan kita saya pada tahun ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya teruskan dengan kajian tindakan saya, iaitu bertajuk Mesti Ingat Ayat Kemahiran Menghafal Surah dalam bidang pendidikan Islam. Baiklah, ini adalah merupakan refleksi PNP lalu. Sekolah Kebangsaan Agama MIS sendiri, MIS maksudnya adalah Majlis Islam Sarawak, merupakan sebuah sekolah yang digolongkan dalam kategori sekolah bandar. Apa yang hendak saya luahkan di sini adalah mata pelajaran pendidikan Islam sering diambil berat dan penting kerana semua murid beragama Islam dan wajib menguasai ilmu agama Islam. Ini kerana pada anggapan mereka, mata pelajaran pendidikan Islam adalah satu mata pelajaran yang sangat penting kerana mata pelajaran ini termasuk dalam senarai mata pelajaran yang akan dihadapi oleh murid-murid terbabit dalam ujian semester dan seterusnya untuk masuk ke sekolah menengah agama. Mereka juga menganggap mata pelajaran pendidikan Islam menjadi satu bebanan kepada mereka kerana mereka terpaksa berhadapan dengan beberapa pecahan bidang yang terdapat di dalam mata pelajaran pendidikan Islam seperti ulum, akidah, ibadah, sirah dan akhlak ataupun adab, khatam Al-Quran dan jawi. Baik, bidang khatam Al-Quran contohnya mempunyai beberapa pecahan kemahiran yang perlu dipelajari seperti bacaan surah yakni bertajwid, hafazan dan pengertian surah yakni kefahaman. Bidang hafazan misalnya amat memerlukan penumpuan yang penuh dan teliti terhadap surah-surah yang ingin dihafaz, dan ini berlainan dengan mata pelajaran lain yang boleh dipelajari dengan hanya membaca dan memahami formula atau fakta tertentu dan tidak memerlukan hafalan. Kita teruskan dengan fokus kajian. Hasil daripada ujian tasmid yakni pemerhatian, saya dapati seramai 5 orang murid tahun 6 gagal menghafal dengan baik di hadapan guru. Terdapat juga sebilangan pelajar yang cuma dapat menghafaz separuh dan ada juga pelajar yang menghadapi masalah untuk menghafaz dengan bacaan yang betul dari aspek makhraj huruf, tajwid dan sebagainya. Setengahnya pula tidak dapat membezakan di antara hujung atau permulaan ayat yang mempunyai bunyi yang hampir sama. Kelemahan ini dikenal pasti berpunca daripada kaedah pengajaran guru yang kurang menarik minat murid dan kekurangan bahan bantu mengajar yang lebih berkesan dan juga sikap murid itu sendiri. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi dengan berkesan, maka dikhawatiri murid-murid ini akan menghadapi masalah untuk menghafaz surah-surah dalam peringkat yang berikutnya dan ini boleh berlanjutan sehingga mereka memasuki alam persekolahan menengah nanti. Objektif kajian, objektif iaitu meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran pendidikan Islam khususnya dalam bidang hafazan dan para pelajar dapat menggunakan kaedah hafazan yang bersesuaian dengan kemampuan diri masing-masing. Objektif khusus yang pertama, murid dapat membaca surah At-Tin dengan baik, fasih, lancar dan bertajwid. Yang kedua, murid dapat menghafaz surah At-Tin dengan betul, lancar dan mengikut hukum tajwid. Dan yang ketiga, murid dapat menghafaz makna ayat-ayat dalam surah At-Tin dengan betul. Baik, kumpulan sasaran. Baik, semua murid tahun 6, iaitu 6 Bestari, dijadikan kumpulan sasaran bagi kajian ini dengan lebih memfokuskan kepada 5 orang murid tahun 6 yang gagal dalam ujian tasmid hafazan sebelum ini. Latar belakang dia, murid yang lemah dalam bacaan dan kurang lancar bacaan dan malas. Baik, ini merupakan mereka bentuk kajian, iaitu dimulai dengan memerhati, iaitu dengan kaedah tasmid bacaan hafazan dan analisis dokumen. Merefleksi, iaitu refleksi terhadap
PDPC mengesan masalah bacaan dan hafazan surah kumpulan sasaran iaitu 5 orang murid terbagi kepada 3 lelaki dan 2 perempuan. Dan seterusnya merancang, membuat pemerhatian dan mentasnik bacaan dan hafazan murid. Dan seterusnya terus bertindak, iaitu menilai bacaan dan hafazan murid, memberi masa dan tempoh untuk menghafal surah tersebut. Dan ini adalah merupakan analisis tinjauan sebelum, iaitu rawatan sebelum dinilai. Itu perkara yang dinilai. Yang pertama, membaca surah At-Tin dengan bantuan guru. Hanya 30% sahaja yang dapat membaca surah At-Tin dengan bantuan guru. Manakala yang tidak adalah sebanyak 70%. Kemudian yang kedua, membaca surah At-Tin tanpa bantuan guru. Hanya 20% sahaja yang dapat membaca, manakala 80% tidak dapat membaca dan tanpa bantuan guru. Yang ketiga, menghabiskan bacaan dengan tajwid yang betul. Hanya 30% sahaja yang dapat, manakala 70% tidak dapat membaca dengan bertajwid. Kemudian yang keempat, membaca surah At-Tin dengan suara yang jelas. Di sini saya letakkan 50% ya dan 50% tidak. Ada yang suaranya kurang jelas, ada yang tak jelas. Dan ada yang jelas. Baik. Yang kelima, memulakan bacaan sebaik nama surah disebut. Bila kita sebut nama surah, maka hanya 30% sahaja yang dapat membaca, manakala 70% tidak dapat membaca. Yang keenam, boleh menyambung bacaan daripada awal ayat. Hanya 40% sahaja yang dapat membacanya dan 60% tidak dapat membaca, iaitu boleh menyambung bacaan daripada awal ayat. Yang ketujuh, boleh menyambung bacaan daripada pertengahan ayat. Hanya 20% sahaja yang dapat membaca dan 80% tidak dapat membaca ataupun menyambung bacaan daripada pertengahan ayat. Dan yang ke-8, membaca surah At-Tin kepada umum, yakni baca depan kawan atau kelas untuk tunjuk keyakinan murid tersebut. Hanya 30% sahaja yang dapat membaca, manakala 70% tidak dapat membaca. Dan ini merupakan selepas rawatan. Baik, analisis terjemah masalah selepas rawatan. Yang pertama, membaca surah At-Tin dengan bantuan guru. Bila kita telah rawat, maka ada peningkatan sebanyak 70% yang dapat membaca, manakala 30% selebihnya belum lagi dapat menguasai sepenuhnya. Yang kedua, membaca surah At-Tin tanpa bantuan guru. Mengalami satu peningkatan 60% yang dapat membaca dengan bantuan guru, manakala 40% tidak dapat membaca. Yang ketiga, menghabiskan bacaan dengan tajwid yang betul. Hanya 60% sahaja yang dapat membaca dengan tajwid yang betul, manakala 40% masih lagi tidak dapat membaca dengan bertajwid. Yang keempat, membaca surah At-Tin dengan suara yang jelas. Di sini saya letakkan 3 sebab kesemua murid tersebut membaca dengan suara yang jelas sebanyak 80%, manakala sebahagian sahaja yang tidak dapat membaca, iaitu 20% yang tidak membaca dengan suara yang jelas. Yang kelima, memulakan bacaan sebaik nama surah disebut. Hanya 70% sahaja yang dapat membaca, manakala 30% tidak dapat membaca sebaik nama surah disebut. Yang keenam, boleh menyambung bacaan daripada awal ayat. Hanya 80% sahaja yang dapat menyambung bacaan daripada awal ayat, manakala 20% tidak dapat menyambung bacaan daripada awal ayat. Yang ketujuh, boleh menyambung bacaan daripada pertengahan ayat. Di sini saya letakkan 50% dapat membaca, manakala 50% dapat menyambung bacaan daripada pertengahan ayat. 50% ya dan 50% tidak. Tidak dapat menyambung bacaan daripada pertengahan ayat. Kemudian yang ke-8, membaca surah At-Tin kepada umum, yang dibaca depan kawan atau kelas. Untuk tunjuk keyakinan murid tersebut, saya juga letakkan 50% yang dapat membaca depan kawan atau kelas dan 50% juga yang tidak dapat membaca depan kawan ataupun kelas untuk menunjukkan keyakinan murid tersebut. Baik, pelaksanaan kajian, tinjauan masalah.
Kesukaran murid untuk memahami konsep dan kaedah hafazan yang sebenar dan mudah merupakan cabaran utama yang perlu saya rungkaikan untuk membantu mereka meningkatkan keyakinan diri dan minat mereka terhadap bidang hafazan ini. Permasalahan murid-murid ini dapat saya perincikan kepada aspek-aspek berikut. A. Pengetahuan sedia ada murid tentang surah yang akan dihafaz. B. Sejauh mana murid terdedah kepada bacaan dan hafazan Al-Quran. C. Permasalahan yang murid hadapi untuk menguasai kaedah hafazan. Baik, untuk membuktikan kewujudan masalah kajian, kaedah yang saya guna pakai ialah kaedah tasmi', iaitu talaqi musafahah, iaitu bersemuka dengan murid dan melalui pemerhatian. Baik, tindakan dijalankan intervensi iaitu melalui mentor tasmi' daripada kalangan kawan murid yang telah hafal surah. Berarti murid yang pandai, murid yang turus. Masa yang diberikan adalah sebulan, seminggu 2 kali untuk mentor mentasmik kawan mereka. Kemudian murid baca dan ditasmik dan dibetulkan oleh mentor. Dan 5 murid, 5 mentor. Okay. Kemudian aktiviti murid. Aktiviti mentor, murid yang telah hafal surah dan turus atau turus. Dari kalangan murid yang telah hafal surah, murid dibimbing oleh mentor mereka selama 2 kali dalam seminggu bagi tempoh 1 bulan. Dia target dia 1 bulan. Murid ditasmik dan dibetulkan bacaan oleh mentor. Bila berlaku kesalahan, maka akan dibetulkan oleh mentor pada masa tersebut. Baik, mentor memperkenalkan beberapa kalimah yang sukar dan murid dilatih menyebut kalimah-kalimah tersebut berulang-ulang sehingga lancar dan hafal. Latih to be untuk memperkenalkan membaca salah satu kalimat yang susah, dilatih to be sehinggalah lancar dan hafal. Dibaca dengan berulang-ulang. Baik, pemerhatian. Hasil dari pemerhatian saya menerusi aktiviti ini, murid didapati menunjukkan peningkatan dalam hafazan. Ini mendorong mereka untuk berlumba menjadi murid turus. Baik, refleksi. Menerusi aktiviti ini, murid dilihat menunjukkan minat untuk menghafal. Ini memberikan kepuasan kepada saya setelah didapati hafazan murid semakin meningkat dari semasa ke semasa. Walaupun masih terdapat murid yang tidak dapat menghafaz dengan baik dan lancar. Baik, pelan tindakan intervensi. Langkah yang pertama, diadakan ujian hafazan pada bulan Jun. Yang kedua, kaedah pemerhatian dan tasmi'. Dan seterusnya, semua murid tahun 6B. Satu kelas sahaja. Baik, langkah yang kedua, mengenal pasti murid yang lemah dan tidak hafal surah. Dan pilih murid yang sangat lemah dan belum hafal. Langkah yang ketiga, merancang rawatan atau intervensi. Kemudian barulah refleksi. Baik, refleksi kajian. Yang pertama, pencapaian murid. Keberkesanan hafazan dapat dinilai daripada kesungguhan, kesabaran dan keinginan murid untuk dapat menghafal didapati mempunyai peningkatan yang memerangsangkan. Yang kedua, aktiviti yang dijalankan. Murid dilihat tertarik dengan aktiviti yang dijalankan dengan dibantu oleh rakan murid yang pandai, turus, bagi memberi bimbingan yang terus melalui aktiviti yang disediakan. Dan yang ketiga, kajian tindakan ini, saya amat yakin bahawa kajian tindakan ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid. Ini juga membantu saya melihat kejayaan murid dan seterusnya memberikan kepuasan kepada saya setelah melihat murid berjaya. Cadangan kajian seterusnya. Kajian tindakan yang saya jalankan ini adalah sebahagian daripada masalah yang sering dihadapi oleh saya dalam proses PNP. Masalah ini sedikit sebanyak mempengaruhi prestasi murid-murid saya. Kemudian pada kajian yang seterusnya, saya bercadang untuk memfokuskan kepada cara-cara untuk membantu murid yang tidak dapat menguasai tulisan Jawi dengan baik. Ini kerana melalui pemerhatian saya dapati masih ramai murid belum mempunyai kemahiran yang baik dalam menyambung huruf-huruf Jawi. Ini menyebabkan mereka menyambung apa sahaja huruf yang diberi tanpa mengetahui huruf tersebut boleh disambung atau sebaliknya.
Dengan kajian ini, saya berharap dapat menyelesaikan masalah tersebut dan dapat membantu murid menguasai tulisan Jawi dengan baik sebelum mereka melangkah ke alam sekolah menengah. Ya, itu saja daripada saya, hasil daripada kajian tindakan saya. Syukran, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.